Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Anis SMK dari SMK Jalan Kebun. Jadi kita akan tengok bab 2.5 reka bentuk ekoponik bagi subjek RBT tingkatan 2. Jadi slide ini dibangunkan oleh saya. Slide ini dibangunkan oleh saya bersama-sama dengan guru-guru RBT SMK Jalan Kebun. Boleh lihat wajah-wajah mereka ke atas ke bawah. Okey. Dalam bab ini, bab 2.5 reka bentuk ekoponik, para pelajar akan lihat 2.5.1 maksud ekoponik dan juga menerangkan reka bentuk ekoponik itu sendiri. Jadi untuk 2.5.2, para pelajar akan melihat kelebihan reka bentuk sistem ekoponik ini berbanding dengan sistem penanaman dan juga sistem membela ikan, ternakan ikan yang lain. Kemudian 2.5.3 mengenal pasti komponen ekoponik yang terlibat dalam pembangunan reka bentuk ekoponik. Okey. 2.5.1 kita akan lihat maksud ekoponik dan menerangkan reka bentuk ekoponik. Jadi awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 118 hingga 122 bagi lebih memahami penerangan saya ini. Jadi okey. Maksud ekoponik merupakan teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture, aktiviti ternakan ikan dengan aktiviti hidroponik, menanam tanaman tanpa media tanah dalam satu pusingan air, itu water circulation. Okey, kenapa kita sebut dalam satu pusingan air adalah kalau dilihat di sini, dalam satu pusingan air tersebut akan mengairi bekas ternakan ikan, kemudian air tersebut akan pergi kepada bekas tanaman. Dia pergi dalam satu pusingan lengkap. Dalam satu pusingan lengkap dia akan pergi. Okey, jadi daripada situ basically awak akan lihat kalau kat rumah mungkin ada aquarium. Aquarium letak dalam rumah, kemudian pokok yang ditanam tu dekat di atas tanah. Jadi dekat sini kita boleh lihat lah, dalam satu pusingan air awak akan dapat ikan, awak akan dapat sayur dalam masa yang sama. Okey. Okey, dalam slide seterusnya diterangkan apa itu aquaponik. Jadi ini adalah aquaponik. Macam ni kita nak tahu. Okey, aquaculture ni bekas ternakan ikan. Kemudian ini adalah hidroponik, bekas tanaman tanpa media tanah. Apa yang dimaksudkan tanpa media tanah? Awak tengok kat sini, sayuran diletakkan di dalam bekas tanaman, bukan di atas tanah. Jadi dalam bekas sayuran tersebut ada media tanah yang berupa hidroton, batu kerikil dan sebagainya lah. Jadi pengkaji menggabungkan aqua dan juga ponik. Dia ambil perkataan yang hadapan ni aqua, kemudian perkataan yang belakang ni ponik. Jadilah aqua ponik. Okey, jadi dalam aquaponik terdapat 3 unsur penting. Ketiga-tiga unsur ni membentuk satu hubungan yang saling menguntungkan ataupun kita panggil simbiosis mutualisme. Okey, yang pertama sekali adalah unsur penting yang pertama, yang paling penting adalah ikan. Tak ada ikan, tak adalah aquaponik tu. So ikan daripada aquaculture. Kemudian yang kedua adalah bakteria. So mana datang bakteria ni? Bakteria ni ada dalam air yang diletakkan ikan tu lah. Mana datang bakteria adalah melalui najis ikan. Kemudian yang ketiga, unsur yang paling penting adalah tanaman. Okey, kenapa tanaman dikatakan penting? Aquaponik. Ponik adalah hidroponik lah. Satu tanaman tanpa media tanah. Jadi kita tengok tadi, ikan mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Jadi amonia ni tak bagus untuk tanaman. Jadi dalam satu pusingan air tersebut yang mengandungi air ikan tu, dia akan pergi ke tanaman. Kemudian dalam tanaman tu ada satu bakteria yang akan menapis dan mengubah amonia menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja kepada tanaman. Jadi nanti bila nitrat dan zat tu yang sesuai akan diambil oleh tanaman. Tanaman tu pula selain daripada menerima nitrat dan zat tu daripada air ikan dan juga bakteria, tanaman juga
akan menyalurkan oksigen dan juga air yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. So dia berlaku dalam satu pusingan lengkap lah. Dalam satu pusingan lengkap, so kita panggil itu aquaponik. Okey, seterusnya. Tujuan aquaponik yang pertama sekali adalah untuk mengekalkan kualiti air dan juga mengurangkan kadar amonia di dalam air supaya dapat dimanfaatkan oleh organisma lain. So ada dua manfaat tujuan aquaponik itu, mengekalkan kualiti air, dan yang kedua adalah untuk mengurangkan kadar amonia dalam air supaya dapat dimanfaatkan oleh organisma lain. Okey, bila kita cakap tentang amonia, kalau ikan, bila beli ikan dekat rumah, awak boleh perasan beli ikan lama tak dicuci air ikan tu, apa yang terjadi? Nanti ikan boleh mati. Selain daripada tu, tujuan lain adalah untuk menjimatkan ruang, kemudian menghasilkan dua jenis makanan manusia secara serentak, iaitu tanaman dan juga ternakan. So apa yang dikatakan tentang menjimatkan ruang, kalau pergi, ada setengah orang duduk dekat rumah apartmen, jadi kalau rumah apartmen tak ada tanah, jadi penanaman tu nak tanam macam mana? So dia guna konsep hidroponik tu lah. Dia guna konsep tanam tanaman tanpa media tanah. Kemudian akuarium tu dia letak di bahagian atas atau di bahagian bawah lah, ikut kesesuaian. Jadi menjimatkan ruang, boleh kat balcony. Kemudian menghasilkan dua jenis makanan manusia secara serentak. So mesti awak dapat ikan, awak akan dapat tumbuhan tanaman jugalah untuk dimakan. Okey. Walau bagaimanapun kena ketahui tanaman apa yang sesuai untuk aquaponik ni. Kalau ada ada orang suka makan durian. Durian tak sesuai aquaponik. So benda tu lah kena tahu. Okey. Dalam slide seterusnya, dia menerangkan sistem kitaran aquaponik. So kat sini boleh tengok. Ini ikan dekat dalam air tu ada amonia dan juga ada urea yang kaya dengan nutrien. Kemudian dia pergi kepada tanaman di atas. Kemudian air yang setelah dirawat oleh bakteria tu dia akan turun ke bawah. Jadi ikan menghasilkan amonia dan urea yang kaya dengan nutrien. Kedua-dua bahan ini sesuai untuk tanaman dan juga diserap oleh akar untuk tumbuh. Tanah atau lumpur yang terkumpul pada dasar kolam juga boleh digunakan untuk pembajaan tanaman. Jadi boleh tengok kat sini air pergi ke atas. Okey, macam mana air nak naik ke atas? Dia guna pump lah. Pump air kat sini. Okey, kemudian air akan melalui kawasan media tanaman ni. Kemudian zat-zat dan nutrien diserap oleh akar tanaman di atas. Kemudian bila air tu dah agak bersih, dia akan turun ke bawah untuk ikan pula. Okey, so konsep kat sini kita panggil simbiosis mutualism lah yang tadi. Okey. Seterusnya, dalam satu sistem kitaran aquaponik, ini ada dalam buku teks awak. Boleh tengok kat sini, ikan menghasilkan amonia daripada makanan yang dimakan. Kadar amonia ni yang tinggi juga akan menjadi racun kepada ikan. Jadi bila menjadi racun kepada ikan tu, kita pump lah air ikan tu untuk naik ke atas. So pump air ni menarik air dari tangki ikan ke bekas tanaman, dia naik ke atas. So kat sini ada bakteria, tak nampak tapi ada. Bakteria memecahkan amonia, dia mengurangkan amonia untuk menjadi nitrat dan nitrit. Jadi apa yang diambil oleh tanaman adalah nitrat. So tanaman menggunakan nitrat sebagai nutrien. Air yang mengalir disaring oleh media tanaman dan juga akar tanaman. So boleh tengok sini. Kemudian seterusnya air yang telah disaring ni tadi akan menjadi bersih semula untuk kegunaan ikan. Dalam proses ni hanya sedikit air yang terbuang. So boleh tengok hanya sedikit air yang terbuang. Jadi air tu akan pergi ke bawah. Kemudian kat sini ada pam gelombang udara. So apa itu pam gelombang udara? Ni untuk mengeluarkan oksigen tambahan lah. Udara tambahan untuk ikan terus hidup. Kemudian kat sini ada punca elektrik. So kenapa kena ada punca elektrik? Sebabnya dia pam air dan juga pam gelombang udara. Pam ni konsep dia menggunakan elektrik. Jadi mungkin untuk mengurangkan penggunaan elektrik, kita akan guna timer. Itulah yang dimaksudkan dengan aquaponik ni. Dia saling ada kebergantungan di situ dan juga penjimatan berlaku kat situ. Okey. Okey, pelaksanaan aquaponik boleh dilaksanakan dalam dua cara. Ni dalam buku teks awak muka 120 iaitu cara pertama adalah secara takungan dan yang kedua adalah secara kitaran. So takungan tu kedudukan tumbuhan dengan tangki ikan ni dia direct di atas bawah. Kalau aquaponik secara kitaran kita nampak pusingan air tu berlaku secara satu kitaran lengkap. Okey.
So kat sini boleh tengok ni ada ikan kat bawah, pokok kat atas. Lepas tu kalau dalam secara kitaran ikan kat bawah, kemudian ada pokok kat atas, kemudian awak akan nampak piping kat sini air mengalir. Ni ada piping. Kalau secara kitaran dia ada sistem perpaipan dia. Okey. Okey, yang pertama sekali, aquaponik secara takungan, dia menggunakan kolam, tangki ataupun bekas yang sama untuk ikan dan juga tanaman dipelihara di dalam bekas dan tanaman yang berada di atas permukaan akar yang terendam. Okey, kat sini boleh tengok kedudukan tanaman di atas, kemudian ikan di bawah. So dalam ilustrasi ni, boleh lihat tanaman berada di atas, diletakkan dalam pasu kecil, kemudian ada akar yang keluar. Akar tu terus terendam di dalam air. Jadi ada beberapa kelebihan dan juga ada beberapa kelemahan lah untuk cara ini. So dekat sini kita boleh tengok ada ikan, kemudian ada batu udara untuk bekalkan oksigen kepada ikan secara secukupnya. Jadi pump berada di luar, attached to punca elektrik. Okey, kita tengok kepada yang seterusnya. Aquaponik secara kitaran. Jadi aquaponik secara kitaran berbeza dengan aquaponik secara takungan tu tadi. Dia menggunakan dua bekas tangki ikan dan juga bekas tanaman. So ini digunakan secara berasingan. Mempunyai kelebihan dia sendiri dari segi penyediaan oksigen untuk akar, tanaman, kemudian kita boleh cakap lebih terjamin lah dan membuatkan tanaman lebih sihat selain mengurangkan busuk akar, menggunakan media tanaman, hidroton, kerikil dan yang sesuai dan sebagainya. Banyak lagi, nanti kita akan senaraikan. Okey, dalam aquaponik secara kitaran ni, jadi kita nak tengok, kat sini ada punca elektrik. Kemudian punca elektrik dia bekalkan untuk pada pump air lah. Elektrik kepada pump air dan sama juga elektrik kepada batu udara. So batu udara ni untuk membekalkan oksigen tambahan kepada ikan. Kemudian pump air ni dia akan pump air ke atas. Kemudian air ni akan ditapislah dekat sini. Dalam bekas tanaman ni dia mengandungi hidroton yang memegang tanaman tu tadi. Kemudian air yang setelah ditapis, air tu akan keluar dari bekas tanaman ke tangki ikan. Air yang keluar tu adalah air yang bersih. So dalam sistem pengairan ni, dalam sistem secara kitaran ni boleh lihat kat sini berlakulah simbiosis atau mutualisme yang sangat nyata. Jadi air masuk ke dalam bekas tanaman, kemudian boleh tengok macam mana kat sini dia berlaku dalam bentuk kitaran. Pump air ke atas, kemudian air yang dah bersih diturunkan ke bawah. Kemudian samalah, dia naik balik pump ke atas sampai ke bawah. So ada orang yang cakap kelemahan dia adalah bila tak ada elektrik. So macam mana tu? Bila tak ada elektrik, pump air takkan ke atas. Nanti pokok tak dapat air secukupnya, kemudian ikan akan boleh menyebabkan ikan mati sebabnya air itu tidak dibersihkan melalui sistem kitaran. So kita akan tengok nanti kenapa ada kelemahan dan kelebihan dari dalam benda ni lah. Kita akan tengok nanti. Okey, slide seterusnya. Okey, penerangan tambahan untuk aquaponik secara kitaran ni, dia ada dua bekas tangki. So dalam dua bekas tangki ni dia secara berbasingan. Tangki yang satu untuk ikan, satu lagi untuk bekas tanaman. Kemudian penyediaan oksigen untuk akar tanaman lebih terjamin. Penyediaan oksigen lebih terjamin. Sebabnya akar tu akan menerima apa kita panggil dia punya air tu dia akan sentiasa mengalir sebab dalam satu kitaran. Kemudian tanaman lebih sihat. Lebih sihat sebab akar tu dia tidak terendam lama dekat dalam air. Kemudian dia mengurangkan risiko busuk akar. Apa yang kita sebut tentang risiko busuk akar ni, bila akar terendam lama dalam air, boleh menyebabkan akar busuk. Bila akar busuk, dia akan adalah faktor-faktor menyebabkan tanaman boleh mati. Kemudian dia menggunakan media tanaman berbentuk hidroton dan batu kerikil. So hidroton dan batu kerikil ni bagus dia boleh digunakan. Kata kalau tanaman tu dah besar, kita boleh gunakan lagi. Kita boleh guna secara berulang kali. So penyematan ada kat situ. Okey. Okey, tadi awak dah tahu tentang cara pelaksanaan sistem aquaponik. So pelaksanaan sistem aquaponik adalah dengan menggunakan sistem aquaponik secara takungan yang pertama, yang kedua adalah secara kitaran. Jadi ini adalah
reka bentuk sistem ekoponik lah yang digunakan secara meluas dekat dalam pasaran sekarang dan digunakan secara komersial. Jadi untuk reka bentuk sistem ekoponik, dia merupakan susunan komponen dan juga bahan aquakultur dengan sistem hidroponik. So dia susunan komponen. So komponen tu apa, kita akan tengok nanti. So reka bentuk yang pertama yang paling famous adalah sistem Raff. Sebab kenapa dia famous? Sebab dia mudah, senang nak dihasilkan. So Raff ataupun dalam bahasa Melayu dia rakit. So rakit ni sistem dia adalah sistem apungan, jadi dia kena terapung. Kalau tidak terapung atas air, tanaman tu tidak dapat hidup dengan sihat lah. Kita tak panggil dia sistem Raff. So boleh tengok kalau pergi mana-mana pusat rekreasi, boleh tengok macam apa saja, pelampung ke, kita naik banana boat ke, so itu adalah sistem, kita panggil, awak boleh bayangkan dia sebagai sistem rakit lah, dia terapung. So apa yang berada di atas adalah tumbuhan lah, bukan ikan. Ikan berada dalam air. Okey, yang kedua adalah sistem ebb and flow, sistem pasang surut. Banyak ada air pasang, air surut, air pasang, air surut. Okey, yang ketiga sistem NFT, Nutrient Film Technique. Boleh cek dalam buku teks awak, ada setengah buku teks dia tulis Near Film Technique. Jadi kalau dia tulis Near Film Technique, tolong betulkan dengan pensel, dia adalah Nutrient Film Technique. Ada kesilapan kat situ. So sistem ni tidak menggunakan media penanaman dan akarnya menyentuh lapisan air yang mengalir. Dia hanya menyentuh je. So kena faham, Raff dia terendam, sistem ebb and flow, air tu, akar tu dia akan menerima air pasang dan menerima air yang surut. Kemudian sistem NFT, akar tu hanya menyentuh air yang mengalir, dia tidak terendam. So beza dia lah untuk ketiga-tiga ni. So setiap tiga-tiga reka bentuk sistem ekoponik ni ada kelebihan dan kelemahan dia sendiri. Jadi kita akan tengok selepas ini, okey? Okey. Sistem Raff. So boleh tengok ni sistem Raff sama dalam buku teks awak. Dalam sistem Raff, tanaman yang diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar tanaman terendam. So nampak kat sini akar tanaman terendam di dalam air dengan menggunakan styrofoam, span ataupun bahan yang boleh terapung. So bahan tu mesti terapung lah. Mana styrofoam? Yang warna hitam. Ini adalah styrofoam. Tengok saya punya laser ni, ini adalah styrofoam. Okey, kelebihan dia, akar tumbuhan boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara langsung. So akar dia menyerap nutrien secara langsung lah, dia terima nutrien daripada ikan secara langsung. Macam tadi dah dinyatakan, dekat dalam najis ikan ada amonia dan urea yang baik dan juga ada yang buruk. Tapi akar ni dia akan menyerap yang baik. Okey, maka tumbuhan tumbuh lebih cepat berbanding dengan sistem lain. So dalam sistem ni, dia lebih productivity. Tumbuhan tumbuh lebih cepat sebab akar tu terima nutrien dengan secara langsung. Tak ada medium lain untuk menyampaikan nutrien tersebut. Okey. Seterusnya, kita tengok yang seterusnya. Sistem ebb and flow, dalam bahasa Melayu dia sistem pasang dan surut. So boleh tengok kat sini, ini sistem ebb and flow ni, dia apa yang membezakan dia dengan sistem sebelum ni, sistem Raff tu, kat sini dia ada satu loceng sifon. Nanti kita akan tengok dia design pun lain sikit. So boleh tengok pam air menarik air dari tangki ikan ke bekas tanaman, dia naik ke atas. Kemudian air ni, ni saluran air masuk, dari tarik tu air masuk kat sini. Kemudian ni ada media tanaman lah. So media tanaman ni yang digunakan adalah hydroton. So media tanaman ni akan mengurai air yang dia akan menyalurkan bakteria yang baik kepada ikan tu. Maksudnya dia menyalurkan oksigen juga. Kemudian akar dekat dalam akar pokok ni, akar tanaman ni duduk kat mana? Dia duduk dekat dalam hydroton ni. So akar ni, dalam hydroton ni dia akan menerima nutrien yang baik lah yang setelah ditapis. Kemudian air yang telah selesai tu dia akan surut ke bawah. So ni loceng sifon ni dia menggunakan konsep macam flush dekat dalam toilet. Tengok loceng naik, dia turun. Ada air, dia macam terapung. So bila air tu dah di flush, dia akan masuk air balik. Bila dengar akan meletup dekat dalam flush. Okey. So air masuk ke dalam bekas tanaman. Okey, inilah konsep dia. So ada batu udara untuk mengekalkan oksigen tambahan kepada ikan. Okey. So dalam sistem ebb and flow, sistem ini berfungsi dengan menggunakan loceng sifon. Alat ini mengalirkan air dari media penanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman. So air yang naik tu dia dah penuh, kemudian loceng sifon ni akan buat dia punya function lah. Dia akan turun ke bawah.
So loteng sifon ni bekerja dengan prinsip seperti pelampung pada tangki simbah, so flush dalam toilet tu. Tapi bezanya lampung tu menghentikan aliran air apabila sudah penuh. Tapi untuk loteng sifon dia akan mengeluarkan air jika sudah penuh. So katakanlah kat sini loteng sifon ni air penuh sampai ke atas, dia akan mengeluarkan air sebabnya air penuh. Beza dengan pelampung kat dalam toilet tu tadi, dia akan menghentikan aliran air apabila sudah penuh. So konsep dia lain kat situlah. So ini adalah loteng sifon. So dalam rekaan reka bentuk ekoponik untuk pelajar kenal yang paling senang sekali, sistem rough di atas bawah, sistem ebb and flow, ada loteng sifon di dalam dia. So next kita akan tengok sistem NFT. Okey, sistem nutrient film teknik ataupun NFT, dalam sistem ni tidak menggunakan media penanaman dan akarnya menyentuh lapisan air. So lapisan air tu lapisan air mengalir. So boleh tengok kat sini, so sini ada pump, air masuk ke dalam bekas tanaman. So kat sini ada akar ni dia menyentuh lapisan air yang mengalir. Dia tidak terendam macam dekat dalam sistem rakit, dia tak terendam. Okey, so boleh tengok kat situ. Ni kita panggil, sebab tu dia panggil nutrient film teknik, film sebab dia hanya menyentuh lapisan air mengalir. So air mengalir tidak boleh bertakung dan juga sentiasa mengalir dengan cepat. Nampak? Dia tidak bertakung lah. So yang ni pam air naik ke atas, dia mengalir kena pada akar tanaman, kemudian air turun balik ke bawah. Kemudian kelebihan sistem ni adalah air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sedikit. So sedikit dia akan mengurangkan busuk akar, tapi mungkin bila tanaman tu mungkin ada banyak akar yang tak terima nutrien. Jadi bila tak terima nutrien dia akan melambatkan produktiviti tu lah mungkin. So ini ada tangkikan batu udara. Ada setengah akuarium tak ada batu udara. So ada setengah ada. Nanti jangan kat rumah tengok kat rumah, mak kenapa akuarium tak ada batu udara? Dia punya keperluan tu. Okey. Kita tengok pada slide seterusnya. So, kita boleh lihat perbandingan sistem aquaponik ni. Dia sama dalam buku teks awak. Apa yang dibuat adalah oleh Wilson A. Leonard lah. So, dan juga Brian V. Leonard. So, dia orang menggunakan nombor 3 sebagai yang terbaik, 2 adalah baik dan 1 adalah sederhana. So, penambahan jisim tumbuhan ni dia nilai dari sudut ciri-ciri ni ada 4 ciri. So, penambahan jisim tumbuhan untuk rough dianggap baik, ebb and flow terbaik, NFT dia sederhana. Kenapa? Mungkin penambahan jisim tumbuhan tu dia melibatkan penerimaan nutrien oleh akar. So ebb and flow dia duduk dekat, dia memang apa orang cakap terendam. Akar dia terendam. Jadi penambahan jisim tumbuhan dia akan meningkat dengan cepat. NFT hanya menyentuh saja aliran air. Tok rough memang akar terendam, tapi akar terendam directly tu ke dalam tangki ikan. Bila dia terendam dalam tangki ikan, kemungkinan besar akar dimakan oleh ikan. Kemudian pertumbuhan bebas tumbuhan ebb and flow yang dianggap terbaik. So rough dan NFT dia sederhana. Okey, dia baik. Okey, oksigen terlarut, penggantian air ke konduksian dianggap hampir sama. Ikan, nisbah penukaran makanan, kadar pertumbuhan tertentu pun hampir sama. Jadi nak menghasilkan satu sistem aquaponik ni, orang yang membangunkan sistem ni dia perlu tengoklah yang mana yang sesuai. Kalau dekat rumah bajet lebih, boleh buat secara bertingkat, mungkin ebb and flow bagus. Tapi sebenarnya daripada ketiga-tiga ni kita boleh gabungkan rough, sistem rough, ebb and flow, NFT, tengok kesesuaian untuk kat rumah tu nak buat macam mana. Okey. Tengok slide seterusnya. Okay, kita pergi kepada 2.5.2, topik seterusnya. So dalam topik seterusnya kita akan lihat kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. Dalam buku teks awak muka 103 ada satu page tu, itu saja. Okey. Kita tengok satu-satu kelebihan dan kelemahan sistem rough. Okey, ini sistem rakit. Kelebihan dia, akar tanaman boleh menyerap nutrien organik di dalam air secara terus. Tanaman tumbuh lebih cepat.
Kemudian berbanding dengan sistem lain, kemudian produktiviti sistem lebih tinggi dan juga digunakan secara meluas dalam projek aquaponik komersial. So boleh tengok kat situ kan. Okey, yang seterusnya, walau bagaimanapun awak kena tahu, walaupun dia tumbuh lebih, dia terima air, nutrien terima secara terus, betul, walaupun nutrien terima secara terus, kat sini apa tadi, tanaman tumbuh lebih cepat. Kemudian produktiviti sistem lebih tinggi, so produktiviti tinggi kat sini. Tapi masalah dia sekarang adalah dia terdedah oleh serangan bakteria pada akar tanaman. So ni agak tak best lah benda tu, terdedah kepada serangan bakteria pada akar tanaman. So kat sini ketahuilah apa yang baik tu ada juga yang buruk dia. So terendam dalam air, bila terendam lama sangat, perkembangan bakteria patogenik akan menyebabkan reput akar dan juga akar mudah reput. Kenapa terendam dalam air boleh mereput? Boleh tengok apa saja baju contoh kan, kain-kain kat rumah tu kalau terendam dalam baldi lama sangat tak basuh-basuh, apa jadi? Ada bau. So tak baguslah, samalah untuk akar dengan pokok. Dia memerlukan air tapi tidaklah begitu lama dan tidak begitu banyak. Okey, seterusnya. Ni adalah kelebihan untuk dan kelemahan untuk sistem ebb and flow. Itu ebb and flow. Sini ebb and flow macam nak kenal, beza dia adalah Lawton sifon. Itu adalah ebb and flow. So, kelebihan dia ada biofilter ataupun biopenapis berlaku dalam media penanaman dan ini dapat mengurangkan kesukaran dalam mereka bentuk sistem aquaponik. So, biofilter tu kat mana? Ni lah. Dia punya hydroton ni dia menjadi biopenapis dia sendiri. So, biji benih boleh ditanam terus pada media tanaman. Kat sini letak je biji benih terus boleh keluar. Tapi untuk sistem lain kena semai dulu. Kemudian yang ketiga, menggunakan media penanaman seperti batu kerikil, hydroton ataupun media penanaman yang sesuai. Boleh tengok kat sini. Okey, kelemahan dia memerlukan elektrik 24 jam untuk mengairi media tanaman. Sebabnya dia kena sentiasa air naik, air turun, air naik, air turun. Sebabnya kalau tidak, nanti air tak penuh, Lawton sifon ni tidak akan mengeluarkan air. Jadi perlu memberikan penekanan dalam penyelenggaraan Lawton sifon kerana kalau kegagalan pada Lawton sifon ni akan menyebabkan air melimpah. So air melimpah keluar daripada bekas ni. Kemudian air dalam kolam berkurangan, so air kat sini berkurangan dan ikan akan mati. Sebab ikan dia tak apa duduk dalam air banyak, so dia tak lemas. Bezalah dengan kita kalau duduk dalam air nanti lemas. Okey, so adalah kebaikan dan keburukan dia. Okey, next. Kelebihan dan kelemahan sistem NFT, ni pun near. Tolong betulkan sebagai nutrien. Ni bukan near ni adalah nutrien. Okey, nutrien filem teknik, air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sangat sedikit. Boleh tengok kat sini sedikit je air. Pump yang digunakan agak kecil. Produktiviti tidak setinggi sistem RAF tapi cukup untuk memberikan hasil yang memuaskan. Instead of keluar kita boleh tuai dalam seminggu, boleh dapatkan sayur dalam masa dalam seminggu boleh dapatkan boleh tuai hasil 2 kali. Tapi untuk sistem NFT mungkin dalam seminggu boleh tuai hasil sekali je. Sebab dia lambat sikit produktiviti dia. Okey, kelemahan dia memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman yang digunakan tidak mampu menapis. Penyemaian benih tidak boleh dilakukan secara terus pada NFT. So kat sini hanya boleh letak pokok yang telah disemai je. So itulah antara kelemahan dia. Berbeza dengan ebb and flow tadi, dia untuk orang yang nak cepat tu dia baguslah. Sebabnya hanya letak je biji benih nanti dia terus keluar. Okey. Okey, kita pergi sedikit pada 2.5.3. Saya nak terangkan sedikit saja. Yang ni nak terang next time sebenarnya. Okey, 2.5.3 mengenal pasti komponen aquaponik. Ni dalam buku teks awak buku surat 124 hingga 125. Okey, tengok Okey. Komponen aquaponik yang digunakan adalah yang pertama sekali adalah tangki ikan. Ni dalam buku teks awak buku surat 124, dia ada tunjuk kat situ. Ni yang panjang. Okey, dia menggunakan tangki ikan. So, apa itu tangki ikan? Untuk melihara ikan sebagai sumber
nutrisi bagi tanaman dan juga tempat pembiakan ikan. So kat sini jenis-jenis tangki ikan ada macam-macam jenis, ada yang aquarium biasa boleh, kolam boleh, fiberglass boleh. Ini bergantung kepada kita punya bajet lah sebenarnya. So ni tangki ikan. Yang kedua adalah bekas tanaman. Bekas tanaman ataupun kita panggil grow bags. Kat sini pun ada silat eja. Sepatutnya grow dengan bag asing. So untuk grow bag untuk menanam tanaman digunakan dalam sistem aquaponik, pasang surut atau kitaran sebagai proses pengawalan air. So biasanya bekas ni menggunakan alat kita panggil auto sifon. Sifon tu pula ada berbagai jenis seperti loceng sifon, U sifon dan sebagainya lah. So kat sini kenapa ada botol kat sini, dia akan gunakan untuk dijadikan loceng sifon. Okey, seterusnya media penanaman. So ini adalah media tanaman. Ini gambar yang coklat ni. Ni adalah hydroton. Kemudian kita akan guna yang ni kita panggil rock wool. Kemudian yang kat bawah ni kita perlite. Kemudian yang ni kita panggil coco peat. Ni ada juga digunakan coco peat juga. So tengoklah coco peat yang sesuai sama ada yang dah dibakar ataupun belum. So coco peat tu apa? Sabut kelapa. Kemudian seterusnya sistem perpaipan. Boleh guna macam-macam jenis. PVC boleh, pipe poly boleh. So sistem perpaipan ni bergantung kepada keperluan lah. Kalau nak buat sistem lah, tak perlu sistem perpaipan. Seterusnya pump air. So pump air untuk pump air naik ke atas. Atas mana? Atas ke kawasan pengairan tumbuhan tadi lah. Penanaman tanaman tu tadi. Kemudian yang last sekali adalah penapis ataupun span. Kat sini dia tulis span. So penapis ni ada penapis ikan. Span ni untuk meletakkan, untuk menggunakan tanaman pun boleh. Ataupun untuk penapis span tu letak dalam penapis untuk tapis segala apa yang tidak diperlukan oleh tanaman. Okey, so dalam ni tadi, so semua komponen ni tadi, saya nak minta pelajar untuk fahami dengan membaca buku teks awak pusat 124 hingga 125. Next time kita akan, saya akan terangkan dengan lebih mendalam. Okey, seterusnya. Itu saja daripada saya, Cikgu Hani. Terima kasih banyak-banyak. Diharap semua pelajar mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan ini, dan kami guru-guru SMK Jalan Kebun mengucapkan terima kasih banyak. Yang dah hantar segala lembaran kerja melalui Google Classroom, terima kasih. Yang menghantar secara WhatsApp dan Telegram, terima kasih. Kalau cikgu tak semak, tolong notify cikgu balik, mungkin terlepas. Sebab bila WhatsApp ke bawah, kita nak cek-cek tu, fahamlah kebukan dia semua. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.